Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, apa khabar semua? Cikgu harap semua sihat untuk terus belajar matematik hari ini. Okey, topik hari ini ataupun tajuk hari ini masih lagi dengan nilai nombor. Okey, apa yang awak akan dapat pada hari ini? Di akhir pembelajaran, awak akan dapat menentukan nilai nombor hingga 10,000, menunjukkan kuantiti bagi nombor yang diberi, memadankan kumpulan objek dengan nombor, membandingkan nilai dua nombor, menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Okey, ini hanya ulangan sebab tajuk sebelum ni pun cikgu dah bagi video yang mana awak kena belajar sebut nombor ni kan. Okey, sebelum kita sebut nombor, kita kena tahu nilai tempat sesuatu nombor tu. Nilai tempat ni apa? 10, ratus. Okey, macam awak lah juga. Awak ada rumah kan? Awak ada rumah masing-masing. Nombor pun ada rumah masing-masing. Jadi kalau awak boleh tak cikgu letak awak kat rumah orang lain? Mesti tak boleh kan? Sama juga dengan nombor. Dia kena letak di rumah sendiri. Okey, contohnya macam ni. Okey, 95. Ni 95. Kita sebut 95. Kita tak sebut 95 sar. Okey. Seterusnya, apa nombor ni? 235. Yang ketiga, 200. Satu kita sebut 10 ke? Biasa kita sebut 10. Tapi kena tengok juga. Kalau ada sini kosong baru kita sebut 10. Kalau 1 maksudnya 11. 211. Okey. 300. Kosong ni perlu disebut tak? Tak perlu sebab dia tak ada nilai. Jadi 305. Terus sebut nombor yang akhir yang di nilai tempat sar ini. Kosong ni tak perlu sebut. 305. Jangan pula awak sebut 35. Salah tu sebab dia ada 3. 10 ratus. 305. Okey, nombor yang seterusnya 410. Ni sar ni tak disebut tapi 10 maksudnya 10. 410. Yang seterusnya 990. Yang ini macam mana nak sebut? 708. Ini kosong ataupun sifar di tempat puluh ni tak perlu disebut sebab tak ada nilai. Cikgu ulang sekali lagi. Selalunya yang awak buat, awak nak sebut juga, awak sebut 78. Salah. Tak boleh macam tu. 708. Ini yang betulnya. 708. Okey. Ini macam mana kita nak tulis? Tulis dalam bentuk perkataan 95. Eja betul-betul 95. Okey, seterusnya 235. 211. 305. 410. Ni 10. 410. 990. 708. Yang penting ejaan. Bila dibagi nombor, dia minta awak tulis dalam perkataan. Walaupun jawapan awak betul, tapi ejaan salah, maka jawapan awak tetap salah. Jadi, yang penting sekarang awak belajar mengeja dengan betul. Okey, seterusnya. Nilai nombor lagi. Okey, sekarang ni kita tengok dalam balang ni. Mungkin awak dah pernah tengok gambar ni. Ya, masa tahun 2 ataupun dah terlupa. Tahun 2, tahun lepas kurang belajar kan? Okey. Ataupun dah terlupa. Okey, ni cikgu tunjukkan lagi sekali. Satu paket
Dia kata apa? 1 paket ada 10 biji kuih. 2 paket ada 40 biji kuih. Dalam 1 paket ni ada 10. Kan cikgu dah ajar kira 10-10. Okey, macam ni nak kira 10-10. 10, 20, 30, 40. Kenapa kita kira 10-10? Sebab dalam 1 paket ni ada 10. Terus je kira 10, 20, 30, 40. Okey. Ini paket kecil. Ada 10. Yang dalam balang ni. Cuba tengok. Dalam balang ni banyak kan? Lagi besar daripada ni. Dalam balang ni ada 100. Boleh tak kita kira terus ke? Kena kira 1, 2, 3 sebiji-sebiji sampailah 100. Tak perlu. Kalau kita dah tahu dalam satu balang ni ada 100, kita boleh bilang 100-100. Macam ni. 100, 200, 300, 400, 500. Yang ni ada berapa? 10. 510, 520, 530, 540. Ni 540. Okey. Seterusnya, berapakah jumlah guli ini? Okey, dia tulis kat sini. Dalam bekas ni, setiap bekas ada 50. Kalau awak tak tahu, awak boleh kira satu-satu. Tapi ambil masa yang lama. Sebab tu cikgu kata hafal. Bilang 10-10 hafal. Bilang 5-5 hafal. Bilang 100-100 hafal. Bila kita dah hafal, kita tak perlu mengira satu-satu. Okey, yang ini apa? 50. 50 dengan 50, 100. 100 dengan 50, 150. 160, 170. Kenapa 150? 100, cikgu terus ni sebab cikgu dah tahu sini ada 10 dan sini ada 10. Kita boleh tulis. Okey. Yang ni okay, 50 ataupun kita boleh tambah, buat tambah. 50. Cikgu tulis sini lah kosong. Okey, 50. 50. Okey, dah belajar kan? Setahun 2, tahun 1 dah belajar cara nak tambah 50. Okey, tulis tambah kat sini. Okey. Kosong sini. Okey. Ni boleh kira 5-5. 5, 10, 15. Tulis 15. So, ada 150. Yang ni ada berapa? Sini semua 150. Ni semua 150. Yang ni ada berapa? Yang ni ada 20. 20, 10, 20. 150 dengan 20 berapa? Ataupun boleh terus kira. 150, 160, 170. Jadi, jumlah guli itu adalah 170 biji. Okey. Yang seterusnya. Kadang-kadang soalan dia bagi macam ni. Bila nampak satu lapis ni, biasanya satu lapis ni ada 100 besar. Yang warna biru ni ada 100 petak. Yang ini ada 10. Yang ini ada 10. Okey, cikgu dah ajar kira kan macam mana? 100, 110, 120. Kenapa 120? 10 dengan 10 jadi 20. Ni. 10. Okey, 2 ni. 2 ni. Okey. Ni, 10, 20. 110, 120, 121, 122, 123, 124, 125. Itu cara nak kira dia. Okey, kalau ni ada 1, 100. Kalau 2 ni 100, 200. Kira macam tu 200. Nak tulis, cikgu nak tulis dengan pointer ni susah sikit. 200. Ini satu baris je. 10. Ni ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Tulis ni 4. Okey. 200. 10, 211, 213, 210, 211, 212, 213, 214,
Tu cara nak kira. Okey, tengok yang ketiga. Ada berapa lapis yang biru ni? Ada 3. 100, 200, 300. Kenapa ada 300? Sebab 100 ni ada 3 kali. 100. Yang ketiga pun ada 100. Terus 100. Jadi ada berapa? 100, 200, 300. 300. Ni ada 10. Ni pun ada 10, 10, 10, 10, 10, 10. So kita boleh terus kira. 310, 320, 330, 340, 350, 360. Ada lagi 2 yang kecil ni. 361, 362. Okey, yang seterusnya. Okey, cuba awak kira. Okey, sama-sama kita kira. 100, 200, 300. Ni setiap satunya ada 10. 310, 320, 330, 340, 341, 342, 343, 344, 345. So, untuk ni apa kita buat ni? Kita padankan kumpulan objek dengan nombor yang diberi. Membandingkan nilai dua objek. Okey, ni nak tengok nombor mana. Kita nak bandingkan nilai mana yang lebih kecil atau nilai mana yang lebih besar. Okey, sebut nombor yang lebih besar. Okey, kita tengok. Yang penting tengok ni. Nombor yang sebelah kiri dahulu. Okey, kalau nombor yang lebih besar, kita tengok nombor yang sebelah kiri ni. Okey, sama juga kalau kita nak tengok nombor yang lebih kecil. Tapi sekarang kita buat nombor yang lebih besar dahulu. Okey, 2 dengan 1. Yang mana besar? Yang mana banyak? 2 banyak. Okey, yang ni lah yang lagi besar. Lagi banyak. Okey, ni 4. Yang ni 3. Yang mana lagi banyak? 4 atau 3? 4. 4 lagi banyak. Okey, jadi yang inilah nombor yang lebih besar. Okey. Seterusnya. Lagi. Ni apa? 3 dengan 3. Samalah pula. Macam mana nak tentukan? Jadi, tengok nombor. Tengok jiran dia. Ni, jiran dia ni. Jiran. Okey. Yang ni 3 sama. Okey, biarkanlah dah sama. Okey, tengokkan jiran. Ni 5, ni 0. Mana lagi banyak? 5 dengan 0. 5 lagi banyak. Jadi, yang ini lagi besar, lagi banyak nombor dia. Okey, 1. 1. Tengok 1 sini. Tengok 1. Oh, sama. Lepas tu tengok lagi jiran sebelah. Ni 0, ni 1. Jadi, yang mana lagi besar, lagi banyak? 0 dengan 1 yang mana banyak? 1 lagi banyak daripada 0. Jadi, jawapan dia yang ini. Okey, sebut nombor yang lebih kecil. Okey. Tengok yang ni. 31 dengan 13. Ingat, dia nak nombor yang lagi kecil. Tengok tepi. Nombor yang sebelah kiri sekali. Rumah 10. Okey. 3 dengan 1. Yang mana paling sikit kecil? Nombor yang kecil 3 atau 1? 1. Sudah pastinya yang ni jawapan dia. Okey. Tengok ini pula. Tak tahu yang mana kecil, tengok dulu. Nombor yang hujung sekali sebelah kiri. Ni 1, ni 1. Sama. Jadi awak tengok jiran dia. Ni 1, ni 2. Boleh tak dapat jawapan dia? Boleh tak dapat? Okey, kita dah tahu jawapan dia. Ni 1. 1 lebih kurang daripada 2. Jadi 1 nombor yang lebih kecil. Okey, 313 dengan 133. Ini tengok pun kita dah tahu. Ni 3. Ni 1. Jadi, mana nombor yang paling sikit? Okey, awak ada RM313 dengan RM133. Yang mana? Yang mana duit sikit? Yang ini sikit. 133. Okey, seterusnya kita tengok yang ni pula. 1. Oh, ni sama. 1. Jadi, apa yang perlu saya buat? Saya tengok jiran sebelah dia. Ni 1, ni 0. Jadi, kita nak nombor yang sikit. Lebih kecil. Jadi, ini jawapan dia. Okey, 1120, 1002. Okey, boleh faham tak setakat ni?
Senang je kan? Okey, menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Okey, kita dah belajar dari darjah 1, tertib menaik nombor yang sikit ke nombor yang banyak. Okey, naik tangga. Tengok tangga ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bermula nombor yang paling sikit ke nombor yang paling banyak tu kita panggil tertib menaik. Tertib menurun dari nombor yang banyak ke nombor yang paling sikit. Macam kita kira terbalik lah. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu tertib menurun. Apa dia cakap? Bagi menyusun nombor dalam tertib menaik, susun nombor daripada yang terkecil kepada yang terbesar. Yang paling kecil kepada yang paling besar. Bagi menyusun nombor dalam tertib menurun, susun nombor daripada yang terbesar kepada yang terkecil. Daripada nombor yang besar kepada yang kecil, itu tertib menurun. Okey. Tertib menaik dan tertib menurun. Okey, sekarang ni kita tengok tertib menaik dulu. Okey, kan nombor yang cikgu bagi ni, yang mana agak-agak nak letak sendiri. Nak letak apa? Nombor yang pertama ni. Menaik kena ingat apa? Nombor yang paling kecil. Cari dulu nombor yang paling sikit, paling kecil. Apa nombor apa? 104. Kita terus tengok 150, 140, 170, 160, 180. Depan semua sama. 1. Sini pun 1. Sini pun 1. Sini pun 1. Sini pun 1. Jadi tak boleh bandingkan. Banding yang kedua. Ni 5. Ni 4. Ni 7. Ni 6. Ni 8. Jadi 5 dengan 4 yang mana kecil? Mestilah 4 lagi kecil kan? Okey. 5, 4 dengan 7 yang mana kecil? 4 lagi kecil. Jadi 4 dengan 6 yang mana kecil? 4 juga paling kecil. 4 dan 8 yang mana paling kecil? 4 juga yang paling kecil. Jadi kita akan ambil 140. Yang pertama. Okey, tengok sini. 140. Nombor yang pertama. Yang kedua kecil. 4 dengan 4, 5, 7, 6, 8. Yang mana paling sikit? Antara ini dah kita masukkan dah. Ini kita dah masukkan. Baru tengok. Tengok sini. 5, 7, 6, 8. Yang mana paling sikit antara keempat-empat nombor ni? Mesti 5. 5. Jadi nombor yang kedua adalah nombor 5. Kita pangkas ni. Okey. Seterusnya 7, 6, 8. Yang mana paling sikit? Mestilah 6. Pangkas. Jadi 6 tulis sini. Seterusnya 7 dengan 8. 7 ringgit dengan 8 ringgit. Contohnya yang mana sikit? Okey, 7. Sini. Tu akhir sekali. Mestilah 8. Ini tertib menaik. 140, 150, 160, 170, 180. Okey, kita tengok tertib menurun pula. Tertib menurun cikgu cakap apa? Nombor yang paling besar kepada nombor yang paling kecil. Okey, cari nombor yang paling banyak sekali. 180. Yang kedua banyak. 170. Yang ketiga banyak. 160. Okey, yang seterusnya 150, 140. Dia macam terbalik je. Yang nak awak kena faham. Sebab tu kena faham nilai nombor. Kalau 8 dengan 7, yang mana paling banyak? Bandingkan. Kalau 6 dengan 8, yang mana banyak? Yang mana sikit? Awak kena tahu tu. Susun kad nombor pada garis nombor. 976, 977, 978, 979, 980, 981. Okey, ini tertib apa? Nombor semakin besar kita panggil tertib menaik ke tertib menurun? Betul. Tertib menaik sebab 976 ni lebih kecil daripada 977. Ini daripada nombor kecil ke nombor yang paling besar. Nombor semakin besar. Jadi, ini adalah tertib menaik. Okey. Dah habis pun. Kalau cikgu laju, awak boleh
tanya cikgu. Kalau tak faham apa, tanya melalui WhatsApp. Okey. Cikgu rasa setakat ni dahulu untuk hari ini. Nanti sehingga berjumpa lagi lah di masa akan datang. Bye-bye.